Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan di Sabah. Fokus petang ini, kerajaan pandang serius isu lanskap bakat tempatan. Langsung bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Baik, terima kasih Zahir. Lebih 200,000 bakat tempatan Sabah berhijrah dan bekerja di Semenanjung menyebabkan impak ketara kepada kumpulan bakat tempatan di negeri ini. Selain itu, percanggahan gaji di Sabah di mana pekerjaan berkemahiran rendah mendominasi menyumbang 25.5% daripada jumlah pekerjaan pada 2021. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Teknologis Mustafa Sakmud berkata, kerajaan memandang serius terhadap isu lanskap bakat tempatan yang ketara, terutama ketidakpadanan bakat dan pengangguran khususnya di Sabah. Jurang ini dapat dilihat dengan Sabah mempunyai purata gaji terendah iaitu RM3,900, sementara Selangor tertinggi dengan gaji purata RM4,451. Kita mendapatkan soalan-soalan daripada dan juga komen-komen daripada pihak industri dan pihak akademia bagaimana kita merancang untuk melahirkan tenaga mahir kita di Sabah ini mengikut keperluan industri. Banyak yang merasakan kegusaran mereka lah. Satunya ada terdapat mismatch ketidakpadanan antara permintaan industri dan juga berbanding dengan tenaga mahir yang kita lahirkan. Beliau ditemui pemberita selepas program Sabah Industry Academia Dialogue and Networking Dinner with Deputy Minister of Human Resources disertai 75 ahli pemain industri dan akademia dari Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Mustafa memberitahu inisiatif seperti Kerjasama Industri Akademia IAC dan perkongsian merentasi industri, institusi pendidikan dan agensi kerajaan antara Talent Corp Universiti Malaysia Sabah UMS dan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia adalah langkah tepat dalam menangani isu yang wujud. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Mustafa menyarankan rakyat negeri ini tampil membantu rakyat Palestin yang kini dinafikan hak mereka oleh rejim Zionis di bumi sendiri. Beliau berharap sokongan rakyat Sabah kepada rakyat Palestin akan berterusan sehingga bumi Palestin mencapai kebebasan sepenuhnya. Dan itulah pada malam ini kita ingin menyuarakan keprihatinan kita kepada rakyat Palestin dan juga kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis yang begitu kejam terhadap masyarakat di Gaza, rakyat Palestin terutamanya. Beliau ditemui media selepas Majlis Solidariti Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah untuk Palestin di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Mustafa menyampaikan sumbangan peribadi berjumlah RM10,000 kepada pengurusi Global Peace Mission Malaysia Cawangan Negeri Sabah, Haji Sulaiman Haji Osman, untuk diserahkan kepada Palestine Brothers and Sisters. Kerajaan negeri diharap dapat mempertimbangkan memberi peruntukan lebih besar kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan dalam Belanjawan Negeri 2024 untuk membangunkan sektor pertanian dan penternakan di negeri ini. Ia penting bagi memastikan keterjaminan makanan negeri selain sebagai pemangkin kepada usahawan tani dan penternak untuk meningkatkan hasil pengeluaran sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan untuk penduduk setempat. Kita berharap kerajaan akan menambah lagi peruntukan daripada 500 juta pada tahun lepas, mungkin kepada 8 ataupun 900 juta pada tahun ini diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Perikanan Negeri Sabah. Kerana ini kita harap akan dapat membantu bukan hanya kepada petani tetapi kepada usahawan tani dan juga usahawan penternak. Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah, Datuk Awang Buh Tamam Awang Mahmun ditemui RTM mengenai harapan Belanjawan Negeri Sabah 2024 yang dijangka dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah pada 24 November ini. Dalam pada itu, Datuk Awang Buh Tamam mencadangkan aktiviti pertanian diusahakan menggunakan kaedah fertigasi atau secara hidroponik seperti dilaksana di negara maju termasuklah Belanda sehingga boleh menghasilkan 80% hasil makanan bagi benua Eropah.
Jelasnya, kaedah pertanian seumpama bukan sekadar pertanian moden tetapi pertanian berteknologi tinggi yang mampu menjimatkan kos terutama dari aspek penggunaan ruang selain memberikan hasil lumayan. Dalam masa sama, kaedah ini juga diyakini berupaya mengurangkan bil input makanan bagi Sabah apabila golongan petani dan penternak mampu mengeluarkan hasil makanan untuk kegunaan dalam negeri tanpa perlu bergantung kepada import makanan luar. Dianggarkan input makanan atau bil makanan bagi Sabah adalah 11 bilion ringgit setahun dengan purata import makanan 1 bilion ringgit sebulan. Kejohanan Piala Triathlon Asia 2023 yang berlangsung di Taman Prince Philip Tanjung Aru, Kota Kinabalu menyaksikan atlet Australia mengungguli kejuaraan bagi kategori lelaki elit dan wanita elit. Atlet Australia Kurt Wesley membuktikan kehebatannya selepas berjaya menamatkan disiplin renang sejauh 750 meter, berbasikal 20 km dan larian sejauh 5 km dengan catatan masa keseluruhan 53 minit 2 saat. Tempat kedua dan ketiga turut dimenangi peserta Australia Lachlan Jones dan Joan Collin masing-masing dengan catatan masa 53 minit 6 saat dan 53 minit 9 saat. Atlet wanita Australia Zoe Clark memperlihatkan kehebatannya dalam saingan triathlon kali ini apabila muncul juara bagi kategori wanita elit selepas berjaya menamatkan ketiga-tiga disiplin dengan catatan 1 jam 45 saat. Manakala tempat kedua dan ketiga wanita elit milik peserta negara Guam dan Chinese Taipei selepas Manami Ijima dan Chi Wen Chang menamatkan disiplin masing-masing dengan catatan masa 1 jam 1 minit 31 saat dan 1 jam 2 minit 30 saat. Hadiah disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Petagas Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari dan Presiden Persatuan Triathlon Malaysia Tony Tan Beng Hong. Dan kita bawa event ini untuk diadakan di Tanjung Aru kerana ini adalah di antara promosi yang perlu kita laksanakan. Pihak penganjur berjaya bawa peserta-peserta daripada 11 buah negara, termasuk Australia, Guam, Taiwan dan sebagainya. Kategori lain dipertandingkan, kategori sprint lelaki 18 hingga 29 tahun, lelaki 30 hingga 39 tahun, 40 hingga 49 tahun, wanita terbuka, lelaki lebih 50 tahun, lelaki berganti dan lelaki berpasukan. Turut berlangsung super sprint lelaki 12 hingga 14 tahun, lelaki 15 hingga 16 tahun, super sprint lelaki terbuka, perempuan 12 hingga 14 tahun, perempuan 15 hingga 16 tahun, selain super sprint wanita terbuka. Sementara itu, dalam majlis makan malam menyambut kejohanan Piala Triathlon Asia 2023 dan cabaran X Multisport di Ibu Negeri, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Christina Liu berkata, acara tersebut bakal memacu sektor pelancongan negeri sekaligus mengukuhkan kedudukan Sabah dalam peta sukan global. Kali terakhir Sabah menjadi tuan rumah Piala Triathlon Asia pada kejohanan Triathlon Konfederasi Triathlon Asia ASTC pada tahun 2001. Pengendali baharu skuad futsal Sabah, Patsri Wijit, tidak akan dipengaruhi tangan gaib dalam menentukan hala tuju sukan itu, termasuklah membabitkan pemilihan pemain. Pengurusi futsal dan bola sepak pantai Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Muhammad Rafiuddin Gulistan berkata, Patsri Wijit akan diberikan kebebasan untuk memilih pemain, termasuklah merangka strategi dalam usaha meningkatkan kembali prestasi pasukan futsal Sabah FA. Kita akan berusaha dengan kita punya pengurusan tertinggi SAFA dan saya punya jawatan kuasa futsal yang sedia ada, yang telah dibentuk. Kita cuba untuk bekerja keras untuk membangunkan kita punya futsal Sabah ini. Sebaik mungkin kita mengharapkan kita di peringkat dalam lingkungan 5 terbaik di Malaysia. Itu yang kita mengharapkan. Dan kita akan usahakan sebaik mungkin untuk mencapai kita punya target. My plan we work for the improve the local player and improve to the staff. I want to make maybe someday we have the local coach go to the Malaysia Premier League head coach too. This is my job.
So kami ada program jangka panjang dan jangka pendek lah. So sekarang ni kami sedang mencari DNA untuk Sabah Futsal ni. Dalam tempoh 4 tahun ni kami cuba mengeluarkan produk-produk lah daripada negeri sendiri yang boleh bagi sedikit kebanggaan lah kepada negeri. Mereka ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sebelum menjadi Ketua Jurulatih Sabah FA, Sriwijit hadir dengan reputasi mengagumkan di peringkat kelab dan pasukan kebangsaan Thailand dan pernah menjulang Liga Futsal Thailand sebanyak 2 kali pada 2020 dan 2021 bersama PTT Blue Wave Chonburi dan bersama dengan pasukan Selangor TOT musim lepas. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Silakan Sahi. Terima kasih Syah.